Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, sekarang kita berjumpa lagi dalam perbincangan mata pelajaran grafik komunikasi teknikal. Kita cuba menjawab soalan tangen pada hari ini, soalan peperiksaan tangen pada hari ini, dan kita cuba gunakan maklumat-maklumat ataupun asas-asas yang kita belajar sebelum ini untuk menyelesaikan soalan tangen berdasarkan bentuk soalan peperiksaan. Okey. Sekarang kita cuba analisa dahulu bentuk soalan, analisa dahulu butiran pada soalan supaya kita boleh menjawab dengan tepat, cepat dan betul. Okey, ini adalah bentuk soalan tangen. Sebelum kita nak lukis, kita cuba lukis dahulu bulatan atau elips atau parabola yang diketahui lokasinya. Okey, sebagai contoh, kita ada berapa bulatan di sini? Ada 1 J25, J45, J40, J20 dan JX. Di samping itu kita ada sukuan elips. Okey, jadi daripada bulatan 1, 2, 3 dan 4, 5 bulatan, kita lihat yang mana yang boleh dilukis bulatannya. Bulatan boleh dilukis bila diberi jejari dan pusat bulatan serentak. Ada jejari, ada pusat bulatan. Kita bolehlah lukis bulatan. Contoh di sini kita boleh lukis bulatan J25 sebab dia ada jejari dan ada pusat bulatan. J45 ada pusat, ada jejari. J40 tak boleh lukis, tak boleh sebab tidak diberi pusat bulatan walaupun ada jejari. J20 ada pusat, ada jejari. JX langsung tak boleh lukis lagi sebab tidak diberi pusat dan jejari. Dan yang terakhir sukuan elips. Sukuan elips boleh lukis sebab kita tahu pusat dia di O dengan paksi major dan paksi minor. Okey, kalau setengah cikgu dia akan suruh lukis, ada setengah guru yang mengajar dia suruh lukis 3 bulatan dahulu, ada yang suruh lukis elips dahulu, mana-mana pun tak apa. Yang penting kita boleh lukis, dan nak mula lukisan kita mesti cari satu permulaan untuk lukisan kita. Kalau permulaan saya nak lukis elips dulu. Saya ada pusat O, jadi saya lukis elips dengan major kita ialah 180 bahagi 2, pasal ini sukuan. Jadi kena bagi 2. 180 kita dapat 90. Paksi minor dia 130 jadi 65. So kat sini 90, 65. Okey, kita mula melukis dan cikgu akan buat paksinya. Saya boleh tengok paksi kita. Okey. So di penghujung bulatan saya ukis 65 mm. Okey, saya ambil 65 mm kosong. Mula dari kosong. 1 2 3 4 5 6. 65. So di sini 65. Saya lukis, paksi menegak. Pastikan sesiku T awak rapat di tepi. Okey. Kemudian saya ukur ke bawah 90 mm. Okey, saya sudah dapat O kita di sini 90 dan 65. Jadi apa perlu kita buat? Kita ambil jangka lukis, kita terus saja buat. Pastikan betul ukuran. Kita nak buat elips dulu. Okey, 1 dan 2. Okey. Kemudian apa saya lukis, apa saya buat? Saya sambung saja garisan. Jadi bila kita nak lukis elips, kita kena ingat bahawa elips kita bermula di titik A dan tamat di titik G. G dan di sini ialah A. Okey, tak perlu tulis tak perlu tulis A dan G. Ni saya ada nak tunjuk pada awak lah. Mula dan tamat. Apa perlu buat? Kita akan buat sudut 30 darjah. Kita akan bina sudut 30 darjah. Kita akan bina sudut 60 darjah daripada pusat bulatan. Dan kalau rajin kita akan buat satu lagi sudut 45 darjah. Pastikan guna sesiku set yang betul. Okey. Jadi kita ada 3 garisan 30 darjah, 45 darjah, 60 darjah, mula tamat. Jadi dalam konsep melukis elips,
Kita tahu bahawa kita akan cuba dapatkan garisan persilangan dengan separuh bulatan awak, sukuan bulatan awak, menegak, mendata ataupun menegak, mendata. Lalu kita buat yang dekat pada titik yang paling kecil, paling pendek, minor, pada paksi minor. Okey, saya jadikan ini menegak. Saya jadikan ini menegak. Okey. Saya jadikan ini mendata. Gunakan pensel 2H untuk melukis. Okey. So saya dapat persilangan titik dia di sini, titik antara satu. Boleh kita cuba kalau saya pilih yang ini mendata, yang ini menegak. Apa yang berlaku? Ambil persilangan titik yang betul. Apa yang berlaku jika ini pilihan titik kita, bermakna kita jangka kita punya elip macam tu. Tetapi kalau titik tersebut berada di luar daripada kawasan, bermakna ini salah. Kaedah ini salah. Jadi kita ini menegak dan yang ini mendata. Jadi kita dapat, kalau sudah kita tahu macam mana nak dapat titik antara, jadi yang lain pun ikutlah. Pada persilangan garisan 45 darjah pun kita ikut saja. Data. Mendata. Dan kita lukis menegak. Menegak. So kita akan dapat titik persilangan, 3 titik persilangan. Kalau awak pilih 2 sudut 30 dan 60 darjah, kita ada 2 titik persilangan. Okey. So sekarang macam mana kita nak lukis? Kita tahu bahawa bentuk dia macam tu. 1 2 3 satu curve. Kita buat satu curve, tengok cikgu buat. Okey. Okey. Kita dapat satu curve, dan yang keduanya satu lagi curve kita, 3 sambungan, satu curve lagi melalui titik-titik antara kita. Okey, jadi saya dapat A ke G. Baik, ini ialah elips kita. Seterusnya kita lukis 3 bulatan yang diberi pusat. Tapi kena tahu lokasi kedudukan dia. 1, 2, 3. So saya lukis yang pertama, yang kedua nanti saya akan terus tunjuk siap je lah. So tak adalah masa panjang sangat. Okey, macam mana nak ambil garis ukuran daripada G ke 25mm, pusat bulatan ialah 25mm. Kita ukur 25mm, katakan ini kita punya persilangan titik G kita 10, 20, 25. So 25 kita dah dapat kita punya pusat bulatan. So saya garis rata saja, rapatkan tepi, kita garis rata untuk dapat melihat pusat bulatan. Ambil jangka lukis, kita ukur 25mm. Okey, kita buat bulat. So ini bukan objek lagi ya, kita buat bulat saja. Okey, saya gunakan pensel yang gelap sedikit supaya boleh nampak daripada kamera kita. Okey, seterusnya dah dapat 25, ukur 72, tegak ke atas dengan kedudukan 75mm, kita dapat pusat bulatan 45. Jadi daripada garisan mendata kita tadi, rujukan mendata kita, ukur 72mm. Okey, 72, 0 1 2 3 4 5 6 7 72. Okey, kita sambung balik. Kita lihat bahawa saya telah lukis 72mm dan jarak ke atas 75mm. 72, 75 itu menunjukkan pusat bulatan. Lalu kita lukis J45, bulatan 45. J45 kena ukur bulatan 45, ukur betul-betul. Okey, 45, 10, 20, 30, 40, 45. Okey, saya dapat dengan betul-betul di atas pusat bulatan. Dan awak kena lukis. So, bulatan ini adalah bulatan 45mm. Jadi, inilah bulatan 45. Kemudian kita lukis bulatan J20. Macam mana nak lukis J20? Daripada paksi simetri, paksi minor elips awak,
daripada paksi minor elips naik atas 35 mm. So kita ukur 35 mm, kita ambil je kat sini, kita ukur 35. Okay, kalau kita mula 20 kat sini, ukur 35, 0, 0, 1, 2, 3, 35. So 35. So kita dapat ukuran 35 mm. 5 mm. Kemudian 35 mm. 0, 1, 2, 3, 35. Kita balik. Kita tepat ukuran. Ukur 35 mm. 1, 2, 3, 35 mm. Okey, pastikan sikuti awak rapat di tepi. Dan kalau nak tepat boleh bangun dan lukis. Okey, untuk dapat ketepatan. Kemudian daripada paksi tegak ini 90 mm. So kita kena ukur 90 mm. Okey, kalau 90 saya kena ke 10. Okey. Jadi 90 di sini pada nombor 1. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, kita akan dapat pusat bulatan bagi J20 awak. Okey, kita dapat. So, ini ialah pusat bulatan bagi J20 awak. Kita ukur 20 mm. 20 mm. 20. Ukuran. Di atas pusat bulatan, pastikan betul-betul di atas pusat bulatan. Dan awak lukis 20 mm. Okey. Jadi kita ada 3 bulatan yang diberi pusat jejari, pusat jejari, pusat jejari dan juga elips. Kita ada 4 markah, 4.5 markah atau 4 markah, 5, 6, 7. 7.5 markah. Okey. Kita stop dulu, nanti kita sambung untuk bahagian yang kedua pada siri yang kedua.